Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dihormati Tuan Pengerusi Surau, seterusnya ahli jawatan kuasa, para hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala serta taufik hidayahnya, dapat kita bersama-sama pada malam yang berbahagia ini, terutama malam Jumaat Sayyidul Ayyam. Kemudian kita bertemu pada malam 25, malam ganjil. Ya, jadi sesuailah dengan firman Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tentang kebesaran malam Lailatul Qadar itu, yang mana Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ayat yang saya baca ini duduknya pada ayat 1, 2 dan 3 dan suratul Qadar. Jadi macam mana kita nak faham tentang ayat ini? Ini dalil menunjukkan bahawa Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz, iaitu satu tempat yang mana kedudukannya Al-Quran begitu dikumpulkan oleh Allah SWT, yang tidak ada berhuruf, tak ada bersuara, yang ada pada Lauh Mahfuz. Jadi sebab itu ada pepatah syair mengatakan, kalamun qadimun la yumallu sama'u, iaitu kalam yang qadim, yang sentiasa kekal abadi, la yumallu sama'uhu, yang tidak membosankan kita mendengarnya. Ini ada pada Lauh Mahfuz. Kemudian diturunkan kepada Baitul Izzah sekaligus. Sekaligus itu yang dikendaki dengan penurunan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan kepada dada Nabi SAW secara beransur-ansur, sekira-kira peristiwa yang berlaku di zaman hidupnya Rasulullah SAW. Cuma kita tak dapat lihat bagaimana turunnya wahyu pada masa itu. Tapi ada sahabat-sahabat yang dapat melihat betapa turunnya wahyu yang begitu berat. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Lau anzalna, jikalau diturunkan Al-Quran itu ke atas bukit bukau gunung ganang, nescaya akan tunduk, hancur gunung ganang. Tapi kita melihat dalam sejarah penurunan Al-Quran
bahawa Quran diturunkan ayat yang paling akhir sekali biasa kita dengar, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Rupa-rupanya di sana terdapat 9 hari sebelum Rasulullah wafat masih turun wahyu lagi. 9 hari Rasulullah nak wafat masih turun wahyu yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana ayatnya wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ya, ini ayat yang paling akhir sekali diturunkan oleh jamhurul ulama muhaddisin, menyebutkan bahawa 9 hari sebelum Rasulullah wafat masih turun wahyu lagi. Sedangkan wahyu turun dalam keadaan berbunyi seperti rantai, ring berdengung. Kemudian ada kala turun seperti lebah berdengung. Rasulullah terketa-keta menerima ayat Quran itu turun. Madinah dalam keadaan sejuk. Nabi masih berpeluh dengan penurunan Al-Quran itu. Jadi ini berat ayat Quran ni sebenarnya. Ya, penurunannya itu. Ini dapat disaksikan oleh salah seorang daripada sahabiah yang bernama Ummu Hani. Apabila dikatakan oleh Sayyidina Umar kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jom kita ziarah Ummu Hani sebagaimana kita menziarahinya ketika Rasulullah masih hidup. Maka bila sampai di rumah Ummu Hani, maka Abu Bakar ataupun Sayyidina Umar memberi salam, dan terus dia mendapati bahawa Ummu Hani sedang menangis. Maka ditanya oleh salah seorang daripadanya, ya, mengatakan kepada Ummu Hani, adakah engkau tidak redha Muhammad berada di sisi Tuhannya? Ya, adakah engkau tidak redha Muhammad berada di sisi Tuhannya? Maka jawab Ummu Hani, aku bukan tak redha Muhammad berada di sisi Tuhannya, tetapi yang aku sedih kerana wahyu sudah tidak diturunkan lagi. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam hadis Riyadhus Shalihin. Jadi tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan serta Al-Quranul Karim dan malam Lailatul Qadar mempunyai hubungan yang rapat antara satu dengan yang lain, sebagaimana diterangkan dalam kitab Allah dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Seperti firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan ialah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran. Begitu juga firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan dan malam kebesaran. Oleh kerana pada ayat yang kita bacakan tadi bahawa Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan, maka dapatlah kita faham bahawa malam Lailatul Qadar itu ialah merupakan salah satu malam dari bulan Ramadan, tetapi tidak diterangkan malam yang mana satu. Tujuannya tak lain tak bukan supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya membanyakkan ibadat dan membanyakkan amal kebajikan sepanjang bulan Ramadan. Itu pasal apa? Sebab itu tak dibagi tahu waktu dia turun, waktu malam Lailatul Qadar. Tapi kalau tengok pada huraian yang dibuat oleh pengerusi majlis tadi, pengerusi surau, dalil menunjukkan pada malam ini di antara malam yang kita rasa tenang. Tenang kita rasa kita rasa happy, rasa seronok, rasa lapang dada tu. Duduk pula dalam majlis ilmu, didatangi oleh para malaikat, dihamparkan sayap sambil berkata, ya Allah, ampunkanlah dosa si fulan, terimalah taubatnya, macam itu. Jadi sebab itu kita rasa tenang. Malam Lailatul Qadar juga disifatkan dalam Quran sebagai malam yang berkat, tuan-tuan. Berkat ni maknanya, pernah saya uraikan pada tuan-tuan, ada ulama mengatakan barakah ini ataupun berkat ini datang daripada perkataan birkah. Birkah tu telaga. Kalau kita ambil air satu jug daripada telaga, kita tayangkan begini, kita tengok air telaga tu lebih jernih daripada jug yang kita pegang itu. Kadang-kadang jug kita berkelarah. Air yang dari telaga tu lebih jernih lagi, betul tak? Airnya tenang, tak ada bergelora. Kalau air sungai menjala, tak tentu arah, daripada muara, pada hulu ke muara, muara ke hulu, itu air sungai. Air laut lagilah bergelora. Tapi air telaga begitu tenang sekali. Baik itu rumah tangga yang tenang seperti air telaga yang tenang, macam itu.
Itu yang kata berkat tu. Berkat tu ambil daripada perkataan birkah. Birkah tu telaga. Ya. Iaitu Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat. Iaitu ayat 3 surah Dukhan. Malam yang berkat, yakni malam yang mengandungi pelbagai jenis kebaikan. Pelbagai jenis kebaikan. Kerana pada malam itu turunnya para malaikat. Bukan satu malaikat, malaikah. Kalau satu malaikat, malakun. Kalau kita milik sesuatu, kita kata milik aku. Itu milik aku. Ya, malakun, boleh baca 3 jenis. Malakun, milkun, mulukun. Ejaan sama. Cuma baris berbeza. Mulkun tu raja. Kalau milkun, milik. Kalau malakun, malaikat. Satu malaikat. Tapi malaikatun, begitu ramai malaikat. Beribu-ribu malaikat. Ya. Malaikat-malaikat ini turunnya membawa rahmat dan salam sejahtera. Seperti yang diterangkan dalam Quran. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu turun malaikat dan Jibril, Ruhul Qudus ataupun jadi tanazzalul malaikah, itu malaikat tu beberapa malaikat. Warruh tu wow, dan malaikat Jibril pengulu bagi segala para malaikat. Itu pun turun juga sama-sama. Ya, dengan izin Tuhan mereka, kerana mereka tak boleh turun kalau Allah tak izin. Ya, illa, sebab itu disebut fiha biidni rabbihim. Biidni rabbihim, dengan izin Allah. Malaikat ni dia tak boleh turun dengan sendiri, dengan memandai-mandai dia nak turun, tak boleh. Pasal apa? Dia sejenis makhluk la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kerana mereka itu tunduk dengan perintah Allah. Kalau Allah suruh, mereka akan lakukan. Kalau Allah larang, mereka tak lakukan. Berbeza dengan kita. Kadang-kadang ya, disuruh tak dibuat, yang dilarang dibuat. Macam tu. Ya, malaikat dia tidak. Dia taat terus. Apa sebab mereka ini turun? Mereka turun kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Jadi, salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahtera malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Jadi apa matlamat kita menghayati ataupun menghidupkan malam Lailatul Qadar ini? Kerana mulianya malam Lailatul Qadar, Rasulullah SAW menganjurkan supaya umatnya bersedia untuk menyambut dan menghayati malam yang berkat itu dengan pelbagai jenis amal ibadat yang membawa rahmat. Pelbagai jenis amal ibadat yang membawa rahmat, iaitu ke-19 Allah Ta'ala kepada kita. Sebab itu berdoa dan sebagainya lah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, barang siapa menghayati malam Lailatul Qadar. Sebelum ni kita dengar menghayati Ramadan, menghayati, iaitu bangun malam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Tapi ini kebetulan malam Lailatul Qadar, kebetulan, mudah-mudahan. Jadi kita diterangkan oleh Nabi SAW sebagaimana sabdanya, barang siapa menghayati malam Lailatul Qadar dengan mengerjakan solat, sembahyang, dan pelbagai jenis ibadat yang lain-lain. Pelbagai ibadat yang lain-lain seperti membaca Quran pun boleh, berzikir ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir, ya, tahlil. Beristighfar pun boleh, bertaubat pun boleh, sembahyang sunat taubat, awabin ma hifzil iman, awabin ma istikharah, awabin saja ada 2, 4, 6 rakaat, ya, 6 rakaat. Sembahyang malam ni biasanya 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Salatul lail masna, jadi buat 2 rakaat, ya. Mula-mula sunat awabin dulu. Jaga je tidur, bangun tidur, mandi bersih-bersih badan, menghadap kiblat,
semayang awabin. Usalli sunnatal awabin, saja aku semayang sunat awabin ma'a hifzil iman, berserta memelihara iman. Rakaat pertama selepas Fatihah qul huwallahu 6 kali. 6 kali. Lepas tu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua serupa. Senang aja ingat. Buatlah sampai akhir hayat. Lepas tu bangun, lepas tu tahiyat akhir bagi salam, bangun lagi semayang awabin pula. Awabin saja. Awabin ni diambil dari perkataan awab. Awab maknanya semayang taubat lah, senang fahamnya semayang taubat, kembali pada Allah Taala. Ya. Ini diijtihadkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Hidayatus Salikin. Tuan-tuan belajar kitab Hidayatus Salikin kan? Ya. Dalamnya ada. Kemudian yang akhir sekali yang 2 rakaat lagi tu, itu bacalah apa-apa awabin semata tadi tu, sama ada nak baca qul ya kafirun ke qul huwallahu ke, pulanglah, ya. Kemudian rakaat yang seterusnya 2 rakaat lagi sunat awabin ma'a istikharah. Awabin manis main sunat taubat, istikharah tu minta pilih. Kita sebut minta pilih, tapi sebenarnya Allah programkan kita. Mana lebih baik, kita program ataupun Allah program? Allah lah program lagi bagus. Kita memang banyak program, PowerPoint apa semua ada. Program, PowerPoint lah sebagainya. Allah punya program dengan kita punya program, mana lebih hebat? Allah programkan lagi lebih baik. Ya, dalam rumah tangga, anak, pinak, isteri, harta, kekayaan, kemewahan, kesenangan, semua Allah programkan. Itu lebih baik. Sebab sunat istikharah. Itu ayat sunat istikharah tu, tuan-tuan nak baca surah apa pun, ayat kursi pun tak apa, 2 rakaat pun elok diamalkan. Boleh buat lepas maghrib, boleh buat waktu tahajud, bangun malam, sebelum menunggu saya datang besok pagi. Ya, dah datang surau dah awal 3.30, 3.45. Tepat pukul 4 saya sampai, insya-Allah sembahyang tasbih. Tasbih ni pula ada, saya terus terangkan je lah, tak payah bagi taklimat sekarang nak sembahyang. Jadi sekarang kita bagi taklimat terus. Ya. Usalli sunat tasbih rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, saja aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Taala. Tasbih. Ya. Boleh ingat ya? Boleh, ini terus masuk dalam akal fikiran. Ingat sampai mati. Ya. Usalli sunat tasbih rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat imam, tuan-tuan niat makmum, dapat pahala jemaah. Ya, pahala jemaah. Malam Lailatul Qadar lah katakan, mudah-mudahan ya. Besar pahala. Ini 84 tahun 34 bulan. Menyamai 84 tahun 34 bulan. Apa ni kata tanazzalul inna anzalnahu fi lailatul qadr khairun min alfi syahr. Alfi syahr tu 1000 bulan. 1000 bulan tu menyamai 84 tahun 34 bulan. Kalau 10 kali Lailatul Qadar 800 tahun. Tak tahu cubalah 834 tahun ke macam tu ya, lebih kurang. Kiralah. Ya, saya anggaran saya kira ya. Jadi tuan-tuan sekalian, main tasbih tadi tak habis kan? Jadi sembahyang tasbih tadi takut lari dia punya tajuk Sikit lagi. Saya tak ada panjang-panjang ni. Kalau boleh tamatkan je ceramah ni. Ya. Tidur lagi sedap ya. Perut dah kenyang, sembahyang tarawih dah berapa? Itu baru 8 rakaat, kena 20 rakaat baru sedap tidur ya. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita dah selesai takbiratul ihram yang pertama, terus baca doa iftitah macam biasa. Doa iftitah seperti biasa. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sampai situ aja baca dah. Malaikat berbudung-budung bawa pahala kita masuk atas arash, dalam arash. Masya-Allah. Wa asila tu, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila tu. Itulah baca macam biasa sampai habis, wajah lillahi sampai habis. Kemudian baca tasbih 15 kali. 15 kali. Lepas baca Fatihah. Lepas baca Fatihah 15 kali, tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi 15 kali baca. Ya. Lepas habis 15 kali tu terus baca Fatihah.
dan ambillah surah, mana-mana surah boleh kalau buat seorang. Ya, kalau saya berjemaah saya bawa Wadduha, Alam Nashrah, Inna A'tainakal Kautsar, Idza Ja'a Nasrullah. 4 surah. Pasal dia berkaitan dengan sejarah perjuangan Nabi. Ya, Nabi SAW. Lepas Fatihah, tasbih lagi 10 kali. Lepas tasbih 10 kali itu terus rukuk. Baca macam biasa. Subhanarabbiyal azim wa bihamdihi, subhanarabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali, kemudian baca balik tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai habislah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kemudian terus bangun i'tidal. Baca macam biasa. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'. Baca tasbih lagi 10 kali. Terus sujud yang pertama. Ya, pada rakaat pertama, sujud pertama. Baca macam biasa. Subhanallah ala bihamdi, subhanallah ala bihamdi 3 kali. Kemudian baca tasbih lagi 10 kali. Duduk antara dua sujud, Rabbi fili warhamni wajibudni. Baca macam biasa. Kemudian baca tasbih 10 kali. Kemudian sujud kali ketiga. Pada rakaat pertama tu baca macam biasa, subhanallah ala bihamdi. Kemudian terus terus baca tasbih 10 kali. Dah berapa tasbih? Cuba kira. 75 tasbih. 75 tasbih. Pada rakaat kedua kan 75 macam itu juga. Jadi bangun daripada sujud yang kedua tu, terus bangun pada rakaat yang kedua tu, terus baca tasbih lagi 15 kali. Kemudian baca surah, kemudian baca Fatihah, baca surah, kemudian baca tasbih lagi. Macam itu. Jadi jumlah dia semua ada 300 tasbih. Cuma kalau tuan-tuan rujuk pada kitab pada risalah Qiyamul Lail Jakim keluarkan tu, dia bawa tasbih tu ada 10 kali tasbih tu dibaca pada istirahat, duduk istirahat, nak bangkit pada rakaat kedua tu ada duduk situ. Tapi saya rasa kat situ macam dia tambah rukun. Istirahat tu kita tambah rukun. Tapi kalau kita memanjangkan rukun masih lagi okey lagi. Tapi kalau tambah rukun tu jadi kita duduk. Bila duduk istirahat kan. Istirahat dia tak panjang. Dia terus bangun aja. Pada awal sejarah Qiyamul Lail ni tahun 75 yang dibawa oleh ayah saya, memang ada istirahat. Tapi dah lama-lama tu dia dah buat buku Da'watul Ibad tu, buku yang hijau tu. Saya tengok dia campur. Lepas doa iftitah tu 15 tasbih, lepas surah 10. Itu last dalam buku cetakan tu. Jadi dia pun bawa macam itu juga selepas tu. Dan saya pun bawa sampai hari ni, itulah cara dia. Dan tuan-tuan akan dapati orang bawa 9 tasbih ada yang baca begini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia tak baca wala haula wala quwwata illa billah. Itu mungkin pada masa itu ada ustaz yang macam itu caranya. Yang ayah saya pula baca la haula wala quwwata illa billahil azim, lengkap. Itu perbezaan sejarah Qiyamul Lail tu, teman tasbih tu. Jadi mudah-mudahan nanti saya baca kuat, tuan-tuan baca sekadar telinga sendiri dengar. Jangan sampai tak baca. Kalau tak baca bunyi huruf kha lah jawabnya. Huruf kha. Tidur. Lagi satu, kalau nak pitam, nak pening, nak jatuh ke apa ke, bawa duduk. Semayang duduk. Jangan berdiri tu. Kalau berdiri kan tersembang kan, tersongkor kan, saya pula yang kena saman. Padahal Tok Imam bawa, saya pula yang kena saman. Ya, jangan. Tuan-tuan, jaga ya. Kalau ada pening apa kan, bawa semayang duduk. Jelas ya? Saya rasa tak ada apa yang nak diterangkan itu. Kemudian kita witir dah buat dah tadi. Jadi tak payah buat lagi. Lepas saja tepat pukul 5 kita berhenti. Masing-masing boleh nak balik ke apa ke, nak bersahur ke, sahurlah ya. Jadi sikit lagi kita ambil 5 minit lagi, boleh? 5 minit lagi. Dari Aisyah, jadi tuan-tuan sekalian ya, saya sebutkan tadi jenis-jenis ibadat tadi seperti membaca Quran. Ini semua malaikat ada mengiringi kita bila kita baca Quran. Pasal apa? Nama malaikat itu Kiramin Bararah. Dalam surah Abasa dia sebut Kiramin Bararah. Dia turun ketika sahabat-sahabat membaca Al-Quran ya. Ini malaikat cahaya, berbentuk cahaya, turun daripada langit. Bila baca Quran malam-malam ya, kita tak tidur malam, kita baca Quran, nanti malaikat turun. Tapi zaman sekarang tak tahulah pula. Zaman Nabi memang ada turun cahaya daripada langit
Sehingga kuda menjerit-jerit kuda, terkejut tengok cahaya ni. Namanya malaikat kiraman bararah. Bila mendengar baca Quran dia akan datang, ya, untuk memberi ketenangan jiwa kepada orang yang membaca Al-Quran. Jadi baca Quran, berzikir, beristighfar. Beristighfar tu makna minta ampun. Ya Allah ampunkanlah kami. Boleh dalam bahasa Melayu, bertaubat dan berdoa. Berdoa pun tak apa, panjang, angkat tangan, baca doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, jauhkanlah kami daripada malapetaka dan balak bencana. Ya, kuatkanlah hubungan kami dengan Engkau, ya Allah, janganlah kami sampai terlupa dengan Kamu. Macam itu. Cakaplah macam biasa, berbual, bersembang dengan Tuhan. Kemudian dia kata apa tadi? Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, barang siapa yang menghayati malam Lailatul Qadar dengan mengerjakan sembahyang dan berbagai jenis ibadat yang lain, sedangkan ia beriman. Beriman makna percaya 100%, yakin, jangan ragu-ragu. Kalau jangan kita kata terima ke tidak ni. Lama-lama Assalamualaikum warahmatullahi, terima tak terima sudah. Ya, tak boleh lah macam tu, macam nak tak nak je. Ya. Jadi kita yakin 100%, penuh keyakinan. Sedangkan beriman, percaya 100%, yakin dan mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kesian belas Allah SWT, nescaya ia diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Yang telah lalu, ya. Yang telah lalu lah. Jadi hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Rasulullah SAW sendiri menjadi contoh yang baik, telah menghayati terutama 10 malam akhir bulan Ramadan dengan beriktikaf di masjid, mengerjakan pelbagai jenis amal ibadat untuk menyambut kedatangan malam Lailatul Qadar yang mulia itu. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha katanya, biasanya Rasulullah SAW berusaha dengan bersungguh-sungguh memperbanyakkan amal ibadat pada 10 malam yang akhir dari bulan Ramadan berbanding dengan masa yang lain. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, bersedialah dengan bersungguh-sungguh untuk menemui malam Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil dalam 10 malam yang akhir dari bulan Ramadan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi di antara malam yang ganjil yang tersebut ialah malam 21, malam 23, malam 25 macam malam ini, malam 27, malam 29 dari bulan Ramadan. Jadi ini yang dapat saya sampaikan Al-Qadar sebagai bahan renungan kita bersama, ya, di akhir-akhir Ramadan. Mudah-mudahan cuma malam raya satu lagi. Malam raya di antara malam-malam yang doa makbul. Saya nak sebutkan satu hadis yang berkaitan dengan malam raya yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari raya kamu dengan takbir. Kemudian ada disebut dalam satu hadis, ya, yang diriwayatkan daripada dalam kitab Fiqhul Madhahibil Arba'ah. Dia kata, man ahya lailatal fitri wa lailatal adha muhtasiban lam yamut qalbu yauma yamutul qulub. Barang siapa menghayati malam hari raya Aidil Fitri dan malam hari raya Aidil Adha dengan amal ibadat, sedangkan ia mengharapkan keridhaan Allah semata-mata, hatinya tidak akan mati pada hari kiamat sebagaimana matinya hati orang-orang yang kufur, ingkar, derhaka pada hari itu. Ingat, ya. Jadi maknanya kita dibangkitkan daripada mahsyar dalam keadaan, kalau di beraya-raya macam itu, kita hidupkan dengan takbir, maka kita bangkit daripada kubur bertakbir lah. Ya, bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau bangkit pula dalam keadaan mengerjakan haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kembali pada apa yang kita amalkan pada malam hari raya seumpamanya, ya, mudah-mudahan jadi panduan, ya. Jadi bukan bermakna malam tu tak payah membersihkan rumah ke apa ke, bersihkanlah macam biasa, masak ketupat ke apa ke, biarlah awal-awal lagi. Jadi malam tu pukul 2.30 lagi dah bangun, pukul 3 ajak keluarga buat semayang malam, bangun tahajud, buat berdoa-doa lah. Banyak-banyak minta Allah Ta'ala tolakkan bala malapetaka dan balak bencana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan doa-doa kita. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Al-Qadar, mohon ampun dan maaf kalau terdapat salah dan silap. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'alna min ibadika salihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wa rafa'na al bala' wal waba' wal bala' wal riya' wal zina wal ahwa wal fahsya ma dhahara minha ma batan an baladina dha khassa an biladil muslimin amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darkis syaqa wa su'il qada' wa syamatatil a'da. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina minan nari ajma'in wa tub wa zakwa fa'amma yaqulu amin amin amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu akbar.